Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat kembali ke channel Cikgu Syafiqah. Dalam video kali ini, saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat Google Meet lebih daripada satu dan antara Meet tu, kita boleh bersembang antara satu sama lain. Dan orang dalam Meet satu boleh dengar dan cakap dengan orang dalam Meet dua. Contoh macam saya duduk dekat bilik sini, kawan saya duduk dekat bilik sebelah. Tapi kita orang boleh bersembang macam kita duduk dalam satu bilik. Macam mana caranya? Jom kita tengok. Okey, apa yang kita perlukan untuk set up Google Meet dengan partisipan yang ramai, lebih daripada limit dalam satu Google Meet adalah kita perlu dua device. Okey, sebaiknya device yang pertama adalah laptop. Okey, dan yang kedua tu tak kisahlah PC ataupun laptop. Fungsi yang pertama, device yang pertama ataupun laptop kita yang pertama ini adalah sebagai host control. Apa-apa berlaku dalam semua Meet yang kita buka, kita kontrol menggunakan laptop yang pertama. Laptop yang kedua kita guna jika kita adalah presenter sahaja. Okay, kalau kita bukan presenter, kita tak perlulah laptop yang kedua ni. Jadi kita hanya perlu satu laptop sahaja, kita sebagai host. Dan yang banyak kerja sebenarnya adalah pada host control. Apa kerja dia? Yang pertama adalah kita set up Google Meet menggunakan Google Calendar. Macam mana caranya? Jom kita tengok. So pertama sekali kita pergi Google Calendar. Okey, dan kita create lah Meet kita. Okey, hari yang sama, masa yang sama, dan pastikan ketiga-tiga Meet tu menggunakan kod yang berbeza. Sebab bila kita dah masuk Meet nanti, dia akan keluar nama Meet ikut kod kita tu. Contohnya saya buat Meet 1, ini kod dia. Lepas tu saya duplicate sahaja. Tapi kod tu masih lagi sama. Jadi bila kita buka Meet nanti, dia akan keluar nama Meet 1 sahaja. Walaupun di sini kita letak Meet 2, Meet 3. Jadi keliru kita nanti bila kita nak hostkan Meet tu. Okay. So pastikan dia ada kod yang berbeza. Kemudian saya masuk ke tiga-tiga Meet. Okay, jangan risau kalau nama Meet tu tak keluar, boleh refresh sahaja. Okay, so ketiga-tiganya dah ada nama masing-masing. Okay, selepas kita set up Meet, kita kena set up pula audio. Okay, sebab bila kita buka 10 Meet sekalipun, orang dalam Meet 1 takkan boleh cakap ataupun dengar apa yang berlaku dekat Meet yang ke-10. Okay, sama juga dengan orang Meet kedua dengan Meet ketiga. Mereka semua berada dalam bilik yang berbeza. Tapi macam mana kita nak hubungkan ke semua Meet ni supaya orang dekat bilik 10 boleh dengar dan cakap ke 9 Meet yang ada. Macam tu. Jadi, dekat sinilah kita punya trik. Kita gunakan audio splitter. Okey, jom kita tengok macam mana nak set up. Okey, kenapa kita gunakan audio splitter? Okey, sebab kebanyakan laptop sekarang, dia cuma ada satu audio jack sahaja. Okey, jadi kita kena splitkan dulu audio supaya satu pergi dekat mic dan satu pergi dekat audio. Okay, apa yang kita nak buat dengan splitter ni, kita guna wire begini. Okay, so kita sambungkan dekat splitter kita. Okay. Okay, dan yang ini kita sambungkan dekat laptop kita. Macam ni. Wire tu berselirat sikit. Pandai-pandai lah masing-masing ya. Simple je kan kita nak sambung audio tu. Kita guna splitter sahaja. Macam mana pula dengan laptop ataupun PC yang memang ada dua port dekat situ. Satu untuk mic dan satu untuk audio. Cikgu boleh cuba sendiri, hanya gunakan audio cable sahaja. Tak perlu guna splitter. Okey, dan part yang ketiga, connect audio between Meet. Inilah bahagian yang akan menghubungkan semua Meet yang ada. Okey, jom kita tengok. Okey, bila kita dah pasangkan audio splitter, langkah seterusnya adalah kita share screen. Okey, macam mana kita nak hubungkan antara Meet 1, Meet 2 dan Meet 3? Pertama sekali kita kena pastikan presenter berada dalam Meet 1. Siapa-siapa pun yang present mesti duduk dalam Meet 1. Okey, bila duduk dalam Meet 1, macam mana orang dalam Meet 2 dan Meet 3 nak dengar? Okey, caranya dekat Meet 2, kita present sebagai tab
Okay, present a tab. Kita pilih Meet 1 dan pastikan kita tik share tab audio. Okay, dan kita buat perkara yang sama dekat Meet 3. Kita share tab dan pastikan share tab audio ni ditik dan pilih Meet 1. Okay, kalau kita buka 10 Meet sekalipun, pastikan kita share Meet 1. Kita klik Meet 1. Okay, so sekarang saya nak buat ujian sikit. Dekat Meet 1, saya share tab lain. Okay, kita tengok dekat Meet 2 dan Meet 3, kedua-dua ni ada paparan yang sama. Dan bila kita share audio, apa-apa yang berlaku dalam Meet 1, orang dalam Meet 2 dan Meet 3 akan dengar. Okay, yang ini kita boleh minimize. Okay. Dekat Meet 1 lah kita boleh tukar layout supaya presentation tu akan jadi lebih besar pada Meet 2 dan Meet 3. Jadi itu cikgu boleh cuba sendirilah. Okey, satu perkara yang saya nak kongsikan, bila cikgu buat program yang umum, yang melibatkan orang lain dan kemungkinan juga cikgu buat live stream di YouTube yang kita share paparan Google Meet kita. Okey. Di sini kita ada kod Google Meet. Okay, jadi pastikan untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku, kita ada setting Google Meet. Okay, boleh pergi dekat host control. Okay, kita boleh offkan bahagian share their screen. Okay, ini untuk mengelakkan orang lain share screen masa kita tengah present. Okay, kalau dia share benda yang okey lah, mungkin dia nak cuba-cuba ke tak apalah. Tapi kalau dia share benda yang tak sepatutnya, itu dia sangat tak bagus lah untuk kita punya program masa tu. Okey. So setting yang baru ni sangat menarik. Okey, masalahnya sekarang macam mana orang lain nak present kalau cuma host sahaja boleh present? Okey, ini satu lagi benda yang best dalam Google Meet. Okey, saya masukkan dulu seorang ke dalam Google Meet. Dia bukan host, okey, tapi dia adalah presenter. Tadi kita dah off share screen. So apa perlu kita buat adalah kita jadikan dia sebagai host. Okay, yang ini dalam Google Meet The 5 ada feature ni. Okay, jadi kita pergi dekat kepala orang ni. Okay, kita pilih presenter kita, cari presenter kita, tekan more action dan grant host control. Okay, dia dah jadi meeting host. Okay, saya cuba share screen. Saya masuk guna phone sahaja. Okay, jadi saya boleh share screen. Sebab saya juga merupakan host. Okey, kemudian macam mana kita nak bagi orang dalam Meet 2 dan Meet 3 bersembang seolah-olah diorang ni dalam satu Meet yang sama? Okey, caranya adalah kita onkan semua mikrofon dalam Meet kita. Okey. Meet 1 pun kita kena on supaya kita sebagai presenter dekat PC kedua nanti, kita boleh dengar apa yang diorang cakapkan. Okey, dalam Meet 2 dan Meet 3 ni pun sama. Okey, kalau Meet 2 ni off, okey, orang Meet 2 tak boleh dengar apa yang orang Meet lain cakap. Dan sebaliknya lah. Okey, jadi untuk setup di laptop pertama sebagai host, jadi pastikan mic tu terpasang. Itu sebenarnya trik dia. Okey, dekat sini saya tunjukkan sedikit rakaman yang saya buat dengan kawan-kawan saya. Kami buat eksperimen macam mana nak menghubungkan setiap Meet tu. Terima kasih semua yang bantu saya hari tu. Okey, jom kita tengok. Okey je, tak ada kau function kah? Dah tak ada dah? Tak ada. Oh, Alhamdulillah berjaya. Yeay, akhirnya. Betul dah tak ada gema Cakap lagi, cakap lama sikit. Masih dengar gema? Testing, cubaan 1, 2, 3, cubaan. Sekarang sudah tukar ke laptop. Okey. Kak Ahu boleh dengar suara Kak Ana? Tapi tak dengar suara Ana. Ana tak ada kuat. Hello? Ada dengar? Dengar. Dah boleh dengar? Boleh. Sudah berjaya lah macam tu. Ada dengar suara Ana. Saya dengar suara saya. Okey lah kot. Okey je, tak ada kau function kah? Dah tak ada? Tak ada. Berjaya dah.
Betul lah, saya tak ada jumpa Cakap lagi, you cakap lama sikit. Saya rasa tak boleh buat. Masih dengar gema? Tak ada. Testing, cubaan, 1, 2, 3, cubaan. Okey je. Dia dengar, okey. Tak ada dengar suara Kak Ana. Tapi tak dengar suara Ana. Ana, ada Tak. Hello? Hello? Ada dengar? Ada dengar. Dah boleh dengar? Okey. Boleh. Sudah berjaya lah macam tu. Berdengar? Ada dengar suara Ana. Saya dengar suara saya. Okey betul. Itulah, tak ada gema pun. Okey je, tak ada garapan Syarika. Dah tak ada dah? Tak ada. Sekarang tak ada dah. Berjaya. Berjaya dah. Betul lah, tak ada jumpa Cakap lagi, you cakap lama sikit. Saya rasa tak ada lah. Masih dengar gema? Tak ada. Testing, cubaan, 1, 2, 3, cubaan. Tak ada gema. Okey. Okey. Aku ada dengar suara Kak Ana. Tapi tak dengar suara Ana. Ana, ada cakap? Hello? Hello? Ada dengar? Ada dengar. Dah boleh dengar? Boleh. Sudah berjaya lah macam tu. Suara you tak bergema, ada dengar suara Ana. Saya cakap, you dengar suara saya. Okey lah kot. Jadi itulah caranya macam mana kita nak hubungkan dari satu meet ke satu meet yang lain. Seolah-olah mereka ni dalam meet yang sama. Diorang bersembang macam relax, macam semua duduk setempat je. Padahal seorang dekat meet 2, seorang dekat meet 3. Cuma ada satu masalah yang saya perasan bila kita hubungkan setiap meet ni, kualiti audio tu agak kurang baik. Jadi satu cara untuk kita kurangkan masalah tu adalah dengan orang yang bercakap tu hanya seorang pada satu masa. Kalau dia bercakap serentak, mungkin dalam meet lain suara tu tak berapa jelas. Dia tak dapat tangkap banyak suara dalam satu masa. Jadi dalam satu masa hanya satu orang sahaja yang bercakap. Kalau nak bagi respon atau pertanyaan, perlu bergila-gila lah. Jadi itu adalah tugas sebagai host atau presenter untuk kontrol meet. Jadi gunakanlah kepakaran masing-masing untuk kontrol semua meet tu. Bagi setengah orang mungkin step ni agak rumit sebab dia melibatkan teknikal, tapi tak ada masalah. Boleh tengok video ni secara perlahan-lahan. Okay, kalau ada masalah, ada pertanyaan, boleh tinggalkan di ruangan komen untuk saya respon. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih kerana menonton. Jika anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan share kepada kawan-kawan. Dan jangan lupa tekan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.